Ujian mendengar Bahasa Melayu Menengah Atas. Petikan pertama. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Manfaat penggunaan internet. Saban hari, penggunaan internet semakin digemari oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Penggunaan internet juga bertambah dalam kalangan rakyat disebabkan wujudnya rangkaian jaringan sosial seperti Facebook, Friendster, MySpace dan Tag. Persoalannya, apakah manfaat-manfaat penggunaan internet kepada masyarakat? Salah satu daripada manfaat penggunaan internet ialah dapat mencari dan mengumpul maklumat dalam masa yang singkat. Pengguna hanya perlu menaip sahaja maklumat yang dikehendaki dalam carian enjin Google atau Yahoo dan segala maklumat yang diperlukan akan tertera di skrin komputer. Sebagai contoh, kita boleh mencari maklumat berita terkini di akhbar atas talian seperti Utusan Malaysia Online, Berita Harian Online dan News Straits Times. Secara tidak langsung, penggunaan internet memudahkan kita mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan cepat dan mudah. Selain itu, kita juga dapat menyelesaikan pelbagai bil dan urusan perbankan melalui kemudahan internet di rumah. Tamsilnya, bank seperti MyBank, CIMB Bank, Agrobank dan RHB Bank menyediakan perniagaan secara atas talian kepada para pelanggan untuk memindahkan wang ke dalam akaun lain dan menyimpan wang secara atas talian. Pembayaran bil elektrik, bil air dan bil telefon juga dapat dibayar dengan penggunaan internet di rumah melalui laman web kerajaan iaitu myeg.com. Oleh itu, kita perlu memanfaatkan penggunaan internet kerana mampu memberikan 1001 macam kemudahan kepada pengguna jika digunakan sebaiknya. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Manfaat penggunaan internet. Saban hari, penggunaan internet semakin digemari oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita, ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Penggunaan internet juga bertambah dalam kalangan rakyat disebabkan wujudnya rangkaian jaringan sosial seperti Facebook, Friendster, MySpace dan Tag. Persoalannya, apakah manfaat-manfaat penggunaan internet kepada masyarakat? Salah satu daripada manfaat penggunaan internet ialah dapat mencari dan mengumpul maklumat dalam masa yang singkat. Pengguna hanya perlu menaip sahaja maklumat yang dikehendaki dalam carian enjin Google atau Yahoo dan segala maklumat yang diperlukan akan tertera di skrin komputer. Sebagai contoh, kita boleh mencari maklumat berita terkini di akhbar atas talian seperti Utusan Malaysia Online, Berita Harian Online dan News Straits Times. Secara tidak langsung, penggunaan internet memudahkan kita mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan cepat dan mudah. Selain itu, kita juga dapat menyelesaikan pelbagai bil dan urusan perbankan melalui kemudahan internet di rumah. Tamsilnya, bank seperti MyBank, CIMB Bank, Agrobank dan RHB Bank menyediakan perniagaan secara atas talian kepada para pelanggan untuk memindahkan wang ke dalam akaun lain dan menyimpan wang secara atas talian. Pembayaran bil elektrik, bil air dan bil telefon juga dapat dibayar dengan penggunaan internet di rumah melalui laman web kerajaan iaitu myeg.com. Oleh itu, kita perlu memanfaatkan penggunaan internet kerana mampu memberikan 1001 macam kemudahan kepada pengguna jika digunakan sebaiknya. Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan kedua. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cerpen Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Aku memandang jaket kulit kijang itu lagi.
Kalau dikira dalam ringgit Malaysia, harganya sekitar RM500. Jaket itu telah membawa kegembiraan kepada lelaki tua yang berjaya menjualnya kepada Syamin. Jaket kulit itu telah membawa kegembiraan kepadaku kerana dapat menghangatkan badan sepanjang perjalanan di Selat Bosphorus yang dingin. Aku juga menggambarkan tidak praktikal jaket itu digunakan di Malaysia, tidak sesuai dengan cuaca panas di Malaysia. Perlu dijaga dengan rapi, tidak boleh dilipat sebarangan, kulitnya tidak tahan lasak, jika koyak pula tidak dapat dijahit dengan benang. Tiba-tiba, tercetus hasrat untuk memanjangkan rasa kegembiraan itu kepada orang lain. Bagaimana kalau aku menjualnya di kedai menjual pakaian terpakai yang selalu aku kunjungi di tanah air? Aku tahu bahawa tidak mungkin aku boleh menjualnya tanpa mengalami kerugian. RM100 pun barangkali terlalu mahal untuk tauke kedai itu. Aku rela menerima harga yang jauh lebih rendah asalkan pekedai itu gembira. Bakal pembelinya juga pasti gembira kerana mendapat jaket kulit dengan harga yang murah. Aku berharap agar pemakainya kelak sedar bahawa jaket kulit merupakan sisa orang dan tidak berasa bongkak. Aku akan mencari jalan untuk mendermakan wang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup yang penuh kemodenan. Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Aku memandang jaket kulit kijang itu lagi. Kalau dikira dalam ringgit Malaysia, harganya sekitar RM500. Jaket itu telah membawa kegembiraan kepada lelaki tua yang berjaya menjualnya kepada Syamin. Jaket kulit itu telah membawa kegembiraan kepadaku kerana dapat menghangatkan badan sepanjang perjalanan di Selat Bosphorus yang dingin. Aku juga menggambarkan tidak praktikal jaket itu digunakan di Malaysia, tidak sesuai dengan cuaca panas di Malaysia. Perlu dijaga dengan rapi, tidak boleh dilipat sebarangan, kulitnya tidak tahan lasak, jika koyak pula
tidak dapat dijahit dengan benang. Tiba-tiba, tercetus hasrat untuk memanjangkan rasa kegembiraan itu kepada orang lain. Bagaimana kalau aku menjualnya di kedai menjual pakaian terpakai yang selalu aku kunjungi di tanah air? Aku tahu bahawa tidak mungkin aku boleh menjualnya tanpa mengalami kerugian. RM100 pun barangkali terlalu mahal untuk tauke kedai itu. Aku rela menerima harga yang jauh lebih rendah asalkan pekedai itu gembira. Bakal pembelinya juga pasti gembira kerana mendapat jaket kulit dengan harga yang murah. Aku berharap agar pemakainya kelak sedar bahawa jaket kulit merupakan sisa orang dan tidak berasa bongkak. Aku akan mencari jalan untuk mendemarkan wang jualan jaket kulit itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang kijang. Sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang yang telah dibunuh demi gaya hidup yang penuh kemodenan. Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan ketiga. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cabaran mengajar dalam talian. Pembelajaran dalam talian sudah tidak asing lagi sejak pandemik COVID-19 melanda dunia. Hal ini menyebabkan para guru dan murid perlu mengubah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC secara drastik dengan melakukannya secara dalam talian menerusi platform seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp dan Telegram. Banyak kemudahan platform dalam pembelajaran yang membantu dalam proses pembelajaran guru dan murid. Bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran dihadapi oleh pendidik seperti kekurangan alatan elektronik untuk pembelajaran, persekitaran yang kurang kondusif dan sikap murid yang kurang berdisiplin ketika sesi e-pembelajaran. Pandemik COVID-19 memberi impak yang paling besar terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Tidak semua ibu bapa mampu membeli peralatan elektronik untuk semua anak yang bersekolah. Dalam konteks ini, anak-anak perlu berkongsi alatan elektronik secara bergilir-gilir untuk mengikuti PDPC secara dalam talian. Perkara ini merupakan cabaran terbesar dalam melaksanakan
pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP kerana sebahagian murid akan tercecil dalam pelajaran. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Cabaran mengajar dalam talian. Pembelajaran dalam talian sudah tidak asing lagi sejak pandemik COVID-19 melanda dunia. Hal ini menyebabkan para guru dan murid perlu mengubah kaedah pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC secara drastik dengan melakukannya secara dalam talian menerusi platform seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp dan Telegram. Banyak kemudahan platform dalam pembelajaran yang membantu dalam proses pembelajaran guru dan murid. Bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran dihadapi oleh pendidik seperti kekurangan alatan elektronik untuk pembelajaran, persekitaran yang kurang kondusif dan sikap murid yang kurang berdisiplin ketika sesi e-pembelajaran. Pandemik COVID-19 memberi impak yang paling besar terhadap golongan yang kurang berkemampuan. Tidak semua ibu bapa mampu membeli peralatan elektronik untuk semua anak yang bersekolah. Dalam konteks ini, anak-anak perlu berkongsi alatan elektronik secara bergilir-gilir untuk mengikuti PDPC secara dalam talian. Perkara ini merupakan cabaran terbesar dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP kerana sebahagian murid akan tercecil dalam pelajaran. Anda diberi masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan keempat. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Perkhidmatan GrabCar lebih menyeluruh.
GrabCar ialah kereta persendirian yang didaftarkan untuk mengambil penumpang dan menerima bayaran. Grab, iaitu MyTaxi, ialah aplikasi tempahan teksi, kereta dan motosikal berasaskan telefon pintar termasuk perkhidmatan penghantaran. Anda boleh mendaftar akaun pengguna Grab untuk membolehkan anda membuat pesan GrabCar. Pengguna boleh memilih sama ada untuk log in menggunakan akaun Facebook, akaun Google atau menggunakan nombor telefon. Fungsi GrabCar adalah sama dengan teksi, tetapi kadar tambangnya lebih murah dan tetap walaupun anda menaikinya lewat malam atau melalui jalan yang agak jauh. Bagaimanapun, harga tambang GrabCar akan meningkat pada waktu puncak dan harganya akan kembali normal selepas permintaan berkurangan. Sebelum membuat pesanan GrabCar, pastikan anda telah bersedia terlebih dahulu kerana GrabCar hanya boleh menunggu anda selama 5 minit sahaja di lokasi tempahan. Sekiranya anda sering lewat dan kerap membatalkan tempahan, kemungkinan akaun anda dibekukan adalah sangat tinggi. Penumpang yang tidak hadir selepas 5 minit pemandu Grab tiba di lokasi, caj tertentu akan dikenakan. Kadar caj yang dikenakan adalah bermula daripada RM3 hingga RM5 bergantung kepada tempahan yang dipilih. Aplikasi GrabCar sangat mudah kerana pengguna tidak perlu menunggu lama untuk menggunakan pengangkutan tersebut berbanding dengan pengangkutan yang lain, persis peribahasa masa itu emas. Perkhidmatan GrabCar beroperasi 24 jam sehari sepanjang minggu. GrabCar menawarkan perkhidmatan yang sangat mudah dan mesra kepada pengguna. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Perkhidmatan GrabCar lebih menyeluruh. GrabCar ialah kereta persendirian yang didaftarkan untuk mengambil penumpang dan menerima bayaran. Grab, iaitu MyTaxi, ialah aplikasi tempahan teksi, kereta dan motosikal berasaskan telefon pintar termasuk perkhidmatan penghantaran.
Anda boleh mendaftar akaun pengguna Grab untuk membolehkan anda membuat pesan GrabCar. Pengguna boleh memilih sama ada untuk log in menggunakan akaun Facebook, akaun Google atau menggunakan nombor telefon. Fungsi GrabCar adalah sama dengan teksi, tetapi kadar tambangnya lebih murah dan tetap walaupun anda menaikinya lewat malam atau melalui jalan yang agak jauh. Bagaimanapun, harga tambang GrabCar akan meningkat pada waktu puncak dan harganya akan kembali normal selepas permintaan berkurangan. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Ujian mendengar bahasa Melayu tamat.